Quran adalah perkara yang penting, maka nak sampai ke tahap tahu Quran, faham Quran, maka kena belajar nahwu saraf. Belajar nahwu saraf itu pun dikira perkara penting. Itu dia punya rentetan, dia punya kaitan itu. Jadi kaedah kata ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu perkara yang wajib melainkan dengan dia, maka perkara itu pun dikira wajib juga. Maksudnya belajar nahwu saraf ni boleh dikatakan perkara yang mesti dipelajari oleh setiap kita. Kerana dia berkaitan untuk memahami Al-Quran. Baik. Banyak lagi kaedah kalau Ustaz nak sebut. Itu salah satu lah. Kalau perkataan yang lain sebut man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka pada sesuatu, maka dia banyak menyebut sesuatu itu. Ini pepatah Arab, bukan hadis. Man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Sesiapa yang suka pada sesuatu, sayang pada sesuatu, kasih pada sesuatu, maka dia banyak menyebut perkara itu. Contohnya ialah kita suka pada Quran, kita sayang pada Quran, cinta pada Quran, maka kita selalu menyebut-nyebut tentang Al-Quran. Kita belajar Quran, baca Quran, belajar bahasa Quran, belajar bahasa Arab, itu membuktikan kita sayang kepada Al-Quran. Sebab pepatah sebut man ahabba syai'an fahuwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka pada sesuatu, sayang pada sesuatu, kasih pada sesuatu, maka dia banyak menyebut sesuatu itu. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan suka pada bahasa Arab kan. Dia suka pada bahasa Arab, bila datang Sabtu Ahad teringat nak mengaji, betul tak? Kan tak teringat nak mengaji? InsyaAllah. Kan? Allah kelab Ustaz Rahim pula, aku dah nak pergi pasar. Allah. Kan? Aku dah nak pergi pasar. Itu biasa. Itu dia Ustaz. Tak pergi kan nanti Ustaz Rahim tanya pula. Kan? Tak pergi kan nanti Ustaz Rahim tanya. Sabtu dah tak ada, Ahad tak ada jadi masuk Asari pun jadilah. Ini secara umum je lah, umum, tak ada kena siapa-siapa. Baik. Maksudnya sesiapa yang kasih pada sesuatu, dia akan banyak menyebut, banyak menyebut tentang perkara itu. Kalau dia kasih pada bahasa Arab, pada nahwu saraf, dia akan banyak menyebut nahwu saraf. Kalau dalam seminggu tu mesti dia tengok sekali atau dua kali, dia tengok juga. Jangan tak tengok langsung dia tengok balik ni rakaman yang dah lepas tu, atau boleh tengok nota-nota dia. Itu makna membuktikan dia suka kepada nahwu saraf, bahasa Arab. Kalau contoh yang lain macam orang yang ngelamun tengah cinta lah, contoh cinta. Kalau dia suka pada seorang, macam mana keadaan dia? Bangun tidur siapa dia ingat dulu? Dia lah. Dia ingat kat dia tu lah. Makan nasi lagi, makan tengah hari, dia ingat kat siapa? Ingat dia lah. Ingat kat dia juga. Petang nanti masa makan goreng pisang, ingat siapa? Dia lah. Ingat dia juga. Semua ingat dia. Maksudnya dia terlalu kasih pada si dia itu. Macam tu lah. Bahasa Arab kata man ahabba syai'an fa huwa aktsaru min dzikri. Siapa yang suka pada sesuatu, dia akan banyak menyebut, banyak mengingati perkara itu. Okay. Contoh kita ambil, kita ingat Nabi. Kalau siapa yang ingat Nabi, macam mana keadaan dia? Macam mana keadaan seseorang yang ingat Nabi? Lawat kat Nabi, belajar hadis Nabi, beramal dengan ajaran Nabi, pakaian dia pun suka ikut pakaian Nabi, dan dalam ungkapan dia pun selalu sebut Nabi Muhammad SAW kan. Jadi itu membuktikan orang itu suka sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Macam itulah contoh. Okay, contoh yang terakhir. Kalau orang tu suka sesuatu bidang, kan? Contoh, cuba sebut satu contoh yang orang suka. Hobi dia apa? Masuk kereta.
Basuh kereta. Oh, ini macam hari-hari basuh kereta. Agaknya tukang basuh kereta kot. Pagi tadi kuliah Ustaz sebut basuh kereta Ustaz. Oh, Dia saya tanya, dia kata orang lelaki ni malas pergi masjid, kadang-kadang tu sebab suka sangat basuh kereta. hari-hari basuh lain macam tu hobi tu. Banyak kereta kot. Okey, tak apa. Maksudnya kalau dia suka pada sesuatu, memang dia akan buat sesuatu itu selalu. Itu maknanya orang yang suka pada perkara tersebut. Jadi contoh yang saya nak bawa ialah kalau kita suka kepada KBA, maknanya kita akan selalu nak belajar tentang kunci bahasa Arab ni sehingga kita tahu Al-Quran. Habis. Nak Ustaz tuliskan 2 kaedah tu? Tak payah kot, no? Kaedah yang Ustaz sebut tadi tu. Okey. Seterusnya kita kaji ayat yang ke semalam 13, hari ni 14. 14. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, wa tu makna dan, istinaf. Wa istinaf. Idza tu adalah amin nasab. Iza amin nasab. Amin nasab ada 10. Ada 10 semuanya yang kita belajar tu. Salah satu dia iza. Dalam kita disebut izan. Izan tu iza lah. Selepas iza mesti baca dengan nasab. Iaitu baca dengan baris fathah. Tapi di sini mana fathahnya? Fathah pada hakikatnya. Tapi pada tulisan memang baris dhammah. Laqu dia fi'il madhi. Tapi pada hakikatnya adalah baris. Kita dah bincang dah semalam. Iaitu kataan fi'il madhi mesti di akhir baca baris fathah. Tapi di sini kenapa baca dengan laqu? Sebab munasabah pada kataan ini adalah baris dhammah. Sebab waw sebelumnya mesti baris dhammah. Jangan baca wa idza laqau tapi waw tu jamak. Wa idza laqu, alif tu kita dah bincang, alif menandakan waw tu wajah jamak, selesai dah semalam. Allazina, apa dia? Orang-orang yang. Kataan tu kata apa? Isim Mausul. Mausul. Apa maksud isim mausul? Untuk sambung. Menyambung. Sambung menyambung. Sambung apa tu? Nama cerita. Sambung cerita. Sebab tu allazina kadang-kadang terjemah yang sahaja. Kalau cerita tentang Tuhan, maka dia terjemah Tuhan yang. Ini tu dia ada kaitan sebelum dengan selepas. Itu makna allazi isim mausul. Dia tengok cerita tu cerita apa. Kadang-kadang memadai terjemah yang sahaja. Kadang-kadang terjemah dengan maksud Tuhan yang, orang-orang yang. Jadi makna dia bergantung kepada cerita. Okey. Mana isim mausul. Amanu kita dah bincang malam. Kataan fi'il madhi. Sini fi'il madhi berbentuk mufrad asal jamak. Jamak. Jamak sebab ada waw. Dan Asal amanu adalah aman. Amanah. Kepercayaan ataupun kepercayaan, amanah. Sebab tu Nabi Muhammad digelar sebagai Amin. Al-Amin. Al-Amin. Orang yang diberi kepercayaan, Al-Amin. Okey. Qalu itu fi'il madhi. Asal daripada qala yaqulu qawlan, kita dah bincang semalam. Fi'il madhi ada berapa belas semua? 14. 14 semua, 14. Setiap fi'il madhi 14 tu dia ada isim dhamir yang kita bilang juga 14. Contohnya. Okey. Fi'il madhi qala. Fi'il mudhari bunyi apa? Yaqulu. Yaqulu. Dia ada waw. Yaqulu. Jadi qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqulun. Jadi dia fi'il dia perubahan tasrih tu.
Dia ada dia ada 10 dia punya tu. Qala yaqulu qawlan fa huwa qa'ilun wa dzaka maqulun qul la taqul maqulun maqulun maqalun. Tu. Dia ada 10. Dia punya bilangan tasrif yang asas. Jadi qalu ni adalah daripada fi'il madhi. Dia berbentuk jamak. Amanna tu asal daripada Amanah. amanah juga. Tapi berhubung dengan huruf nun. Nun yang bermaksud nahnu, mana kami. Amanna, mana kami beriman. Kami beriman. Kami telah beriman. Nun di belakang tu bermaksud kami. Kami. Nahnu. Nahnu. Kami mana kat nahnu lah. Kami. Okay. Sebab tu terjemahannya amanna, kami telah beriman. Nanti kita letakkan mana dia semua. Wa idza dan ni Atau. Wa'atau. wa'ataf dia kena ada susunan balik. Sini wa'ataf kan wa nak mula. Dan. Istiqna Ustaz. Istiqna. Dia nak mula semula, dia nak cerita rangkap baru. Cerita Wa istiqna. Istiqna. istinaf. Oh, Dia kalau wa'ataf ni macam ni. Wa'ataf ni macam dia nak sebut berbagai-bagai perkara, dia kait, dia macam dia susun berbagai-bagai perkara. Contoh, saya beli beras, ikan, minyak, bawang, garam, gula dan ubi. Tu macam tu. Itu mana tengah-tengah tu ada waw tu, maknanya itu wa'ataf. Betul. Mana dia mengaitkan dengan perkara-perkara yang sebelum. Tapi macam ni dia nak cerita rangkap baru, cerita baru. Jadi kita kata waw istinaf lah, waw permulaan untuk rangkap baru. Perenggan baru. Okey, wa kita kata waw istinaf. Idza macam tadi amin nasab. Khalau baca dengan nasab sebab ada idza. Khalau nah. Dia fi'il apa ni khalau? Fi'il madhi juga. Fi'il madhi. Jadi baca dengan nasab sebab ada idza amin nasab. Alif yang di ujung tu pun membuktikan bahawa waw tu waw jamak. Ya. Kenapa tak khalu ada waw tu? sama. Ya. Kataan asal daripada Hola. Hola. cuba banding dengan yang tadi. Tadi sebab ya. Yang Laku. tadi kalau madhi dia yang tadi laqa, laqu, laqat kan. Yang ni cuba tengok makna dia. 14. Tetapi apa yang mereka kembali? 14. Apa yang mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata kami Kembali. tapi bila mereka kembali. Kholawa Ustaz. Asal dia kholawa. Asal dia Kholawa. idza di sini. Apa kata? Idza sini adalah amin nasab. Huruf Madhi dia macam mana madhi dia? kholawa. Khalawa. Ini sekarang ni Kalau apa jadi khalau? Sebab jamak. Terjemahannya ada makna jamak. Dan apa tetapi apabila mereka kembali. Dia jamak tu, jamak. mereka sendirian. Mufrad dia macam mana mufrad dia? Holo. Mufrad dia mesti dia kena khala kan. Khola. Hola. Tapi kenapa khalau? Betul lah sebab dia kira pada lam tu. Dia berbeza sikit dengan laku tadi kan. Yang tadi tak jadi laqau, jadi laku. Laku sebab jamak. Yang ni pun jamak juga. Kenapa dia tak baca khalu?
Khala. Khalau. Yang ni madi Ustaz. Yang tadi Yang tadi madhi juga. bukan mufrad sebab wa iza dan jika tu boleh berlaku Ustaz kan? Dan apabila, wa idza dan apabila. Idza ni mana apabila? Dan apabila mereka berkata. Ini pun iza ada. Apabila mereka kembali. Iza ni bukan semestinya makna apabila saja, dia ada makna-makna lain juga. Jadi itu nak kena tengoklah. Sekarang yang kita nampak ada perbezaan, yang tadi laku dengan baris dhammah, yang ni khalau dengan baris atas. Apa sebab dia baca khalau? Sedangkan dia pun fi'il madhi. Waw tu waw huruf kalimah kan Ustaz? Itu waw, selepas dia ada alif, mana waw jamak sebab terjemahan dia pun. Tetapi apabila mereka kembali, mereka kembali. Mana mereka mana waw jamak. Waw jamak. Okay, baik. Yang tu kita postpone dulu. Kita tak tunggu dulu sebab Ustaz keliru juga. Dekat laku dengan khalau. Apa beza dia? Perkataan asal dia Ustaz bukan khalawa Ustaz. Kalau khalawa tu mufrad, kalau mufrad khalawa tasniah apa dia pula? Tak, maksud saya perkataan asal dia asal. Khalu. Dia bukannya Ustaz, bukannya khalawat kata. Khalawat kan dia kata khalwat tu apa Ustaz? Khalwat maksudnya kita berkhalwat, kita bersendiri. Bersendiri, bersembunyi kan? Khalwat, khalwat. Bersendirian. Bersendirian kita khalwat, kita khalwat berdua, berdua Ustaz. Khalwat. Khalawatun. Tak tahu macam tu lah Ustaz. Khalwa. Itulah ya. Tapi di sini kita kampus sendiri tu kita ada cerita yang kita khalwat. Khalwat. Daripada tu lah saya asal dia tu Ustaz. Itu dah jadi masdar tu kan. Khalwah masdar kan. Tapi yang ni nak cari madhi dia. Khala. Ustaz postpone dulu, Ustaz tersangkut kat sini. Okey, sebab dia berbeza dengan laku tadi tu. Okey, khalau ni kita tangguh dulu. Ingatlah sebab kita nak banding dengan laku dengan khalau. Kenapa tadi laku dengan baris dhammah, yang ni baca dengan baris atas. Sedangkan sebelum dia ada amin nasab, sama-sama amin nasab, iza. Baik, selepas tu ada perkataan apa? Sayatin. Ila. Ila dipanggil huruf jar. Huruf jar. Bila ada huruf jar, tentu selepas dia baca dengan baris bawah. Kataan akhir dia mesti baca baris bawah. Mana huruf akhir? Nun. Macam mana boleh kira nun tu? Him tu domain. Domain. Him tu adalah domain. Huruf ni. Jadi yang terakhir pada syayatinihim adalah huruf Ni. Huruf nun. Sebab tu baca dengan baris bawah. Di bawah. Jadi dah cakap tu. Ila syayatinihim. Sebab ada ila, baca huruf akhir dia baca dengan baris bawah. Ni. Syayatinihim. Itu asal perkataan apa tu? Syaitan. Syaitan, satu syaitan. Syaitani, dua syaitan. Syayatin. Banyak. Banyak syaitan. Banyak. Kemudian di sini dia jamak dengan dhamir jamak. Lagilah boleh masuk banyak. Syaitan mereka itu. Okay, nanti kita tengok makna dia apa maksud syaitan mereka itu. Qalu ni biasa jumpa dah. Itu fi'il inna. Taukid yang berhubung dengan nun domain nahnu. Nahnu kami. Lalu sesungguhnya kami dalam cerita ni lah. Apa dia punya cerita dia, siapa dia tu? Ma'akum, itu gabungan antara Ma'a dan kum. ma'a dengan kum. Jadi ma'akum. Ma'a mana apa?
Bersama. bersama atau berserta. Betul. Macam kita sebut selalulah ma'al hijrah, mana berserta Ya. hijrah. Ini ma'akum, bersamakah? Kamu semua. Jadi, Kamu mana, semua. jadi kita tahu ma'al mana berserta, mana bersama. Mana kamu, beserta kamu, bersama kamu. Okey. Innama, satu kataan itu dalam bahasa Arab dia sebut sebagai adatu hasrin. Adatu hasrin. Innama ni dia sebut adatu hasrin. Ingat terjemah yang sama. Kataan innama adatu hasrin. Ada tu mana alat? Alat penentuan. Alat penentuan ataupun kalimah penentuan. Hasrin mana? Penentuan. Ada tu hasrin. Kataan inama. Inama ni maknanya ada tu. Ada tu hasilnya alat atau kalimah penentuan. Ada tu hasil. Di terjemah dia hanya sanya. Macam tu. Sebab dia menentukan. Innama nahnu. Nahnu tu sebut sebagai Kami. Kami. domain kami. Domain. Mustahziun ayat 14 last tadi kami Orang-orang yang berdusta. orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang Olok-olok. olok-olok. Maksudnya dia adalah isim Mesin fa'il. fa'il. Mustahziun isim fa'il yang berbentuk jamak. Sebab terjemahan dia orang-orang yang berolok-olok. Kami hanyalah orang-orang yang berolok. Berpura-pura, berolok-olok. Okay, dia termasuk isim fa'il yang berbentuk jamak sebab ada waw dengan nun di belakang, iaitu jamak muzakkar salim. Baik, daripada awal tadi, dan apabila mereka bertemu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman. Ini orang munafik lah. Orang munafik ni makna dia dalaman lain. Dalaman lain, luaran lain. Bila dia bertemu dengan orang beriman, dia kata kami pun orang beriman juga macam kamu. Mereka berkata kami telah beriman. Itu ayat dia. Qalu amanna. Mereka telah berkata kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila wa idza dan akan tetapi bila mereka kembali, dan akan tetapi, sebab tu bahasa Arab ni kadang-kadang dia ada takdir yang tersembunyi, sebab tu makna dia tetapi semua tu. Wa idza ay walakin, itu kita belum belajar ibab-ibab tu. Dia faham tak maksud Ustaz? Nanti satu hari kalau kita dah peringkat tinggi, kita akan belajar satu kaedah lagi. Dia bahasa Arab ni dia ada macam takdir-takdir yang tersembunyi. Takdir yang tersembunyi ni itu yang membantu makna tu makin mendalam. Contohnya macam wa idza yang kedua ni, wa idza khalau ni, kemungkinan selepas waw tu dia ada takdir walakin. Sebab tu terjemahan dia tetapi. Wa idza ay walakin idza khalau ila syaitan, macam tu. Ni takdir-takdir tu kita akan belajar kemudian nantilah insya-Allah. Baru terjemahan dia, dan akan tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, mana pembesar-pembesar mereka, orang yang mereka anggap celik pandai di kalangan mereka, qalu, berkatalah mereka orang munafik, inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama-sama dengan Kamu. Boleh nampak jalan cerita dia macam mana? Nampak. Nampak tak? Nampak. Dia orang munafik tak?
Orang munafik ni maksudnya dia masa dia dengan orang beriman dia kata kami pun beriman, kami pun macam kamu juga beriman. Tapi bila dah selesai situ dia pergi pada golongan-golongan munafik, dia kata kami pun macam belah kamu lah. Kami belah kamu juga. Itu sikap munafik. Orang panggil istilah Melayu pula talam Dua muka. dua muka. Talang dua muka. Ustaz. Talam dua macam mana talam dua muka? Dia Atau lain. orang boleh guna? Atas tembok hitam. Kalau mereka tak elok Ustaz. Tak elok Tak selera nak makannya. Tak kenal Saya bawah. nak makan pula. Maksudnya talang dua muka ni maksudnya atas boleh guna, atas bawah pun boleh guna. Ya Allah Rabbi. Macam mana tu kan? Okey, talang dua muka. Ustaz boleh bagi pencerahan sikit tak Ustaz? Lebih detail lah yang maksudkan mustahziun Ustaz. Sebab dia ni perkataan asal dia haza kan Ustaz kan? Okey. Dia ada sekarang ni dia jadi ada tambah mim, Mustahziun. ada sin, ada tambah ta. Okey, sekejap lagi sampai kat situ. Sekejap. Ya, jadi yang tadi tu adalah sikap orang munafik dia talam dua muka. Dia dengan orang beriman pun dia kata aku belah kamu, dia dengan orang yang munafik pun dia kata aku dengan kamu juga, kamu dengan bimbang lah. Jadi itulah sikap orang munafik. Jadi mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ila syayatinihim, dan apabila tapi apabila kami kembali kepada mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, Allah letak perkataan syayatinihim, syaitan-syaitan mereka, mana orang-orang cerdik pandai di kalangan mereka. Qalu, berkatalah mereka, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Kami pun sama dengan kamu, jangan bimbang. Innama tadi Ustaz tulis apa? Ada tu? Sesungguhnya. Ada innama tadi. Ada tu haslin. Ada tu hasil yang boleh masuk. Ada penentuan. Penentuan. Pengkhususan. Dan sebab tu terjemahannya hanya sanya. Hanya sana. Mana dia nak menarik perhatian pada cerita yang cerita tadi tu. Hanya sanya nahnu mustaziun. Kami hanya berolok-olok sahaja. Orang munafik kata kami berolok-olok je. Kami kawan orang beriman tu. Sebenarnya kami nak cari rahsia. Bukan kami nak ikut sangat dia apa. Bukan kami nak patuh sangat kumpulan tu. Kan kumpulan orang beriman ni. Kami cuma nak cari rahsia, nak ambil poin penting nanti kau nak kongsi dengan geng kita lah. Ada tak orang macam tu? Ada. Ramai kan? Ramai. Dia panggil istilah apa? S Sakula. Dulu misal kita tengok SB ke apa? FB. Yang zaman-zaman dulu kalau ceramah kan ada 2-3 orang yang kita tak kenal siapa dia kan. Panggil apa tu? Special apa? Brand. Sebenarnya. Tu. Dia main dia pakai macam kita semua relax, tapi dia macam dia ada sesuatu, tugasan dia, ada tugasan dia. Ustaz itu yang saya nak tanya Ustaz. Kalau dia tu kalau munafik tu dia sebenarnya dia jahat, maksudnya dia bukannya berbelah bagi pihak orang yang baik. Tetapi dia bermuka-muka dia kata dia macam ni lah kan. Dia kata dia saja masuk dia. Tetapi kalau dia bermuka-muka tetapi dia bahagian orang yang baik macam special brand tu lah. Dia baik lah kan, dia untuk nak mencari kesalahan orang jahat tu. Dia pun bermuka-muka je kan. Sebab bila dia pergi kat orang jahat tu dia kata kita orang kan jahat lah, tapi sebenarnya dia baik. Tu dipanggil apa juga? Dia dah ada ciri-ciri munafik tu. Tapi dia untuk mencari kebaikan Ustaz. Maksudnya dia nak cari orang jahat ni sebenarnya. Tujuan dia nak cari orang jahat dekat situ, bukannya nak jadi kalau tugas dia memang macam tu untuk mencari maklumat, tu tak apalah. Masuk Ustaz yang kalau dalam cerita ni bukan masuk topik tu, bukan topik SB ni, maksud dia memang orang yang berselindung di sebalik orang yang sebenar, dia berselindung. Dia dengan orang beriman, dia kata kami beriman. Tapi bila dia balik kepada yang kata syaitan ni tu, orang yang macam ni, maka dia kata kami pun bersama dengan kamu. Sebenarnya kami duduk bersama dengan orang beriman tadi tu, kami cuma berolok-olok saja. Di topik ayat tu begitu. Hipokrit lah Ustaz. Hipokrit. Betul. Kalau yang jenis cari maklumat nak tahu kalau sebenar itu bab lain.
Mungkin dia sendiri orang yang baik, cuma dia nak cari maklumat yang sebenar macam mana. Mungkin tugasan dia macam tu. Tak apa. Okey. Tanya sikit Ustaz, boleh Ustaz? Tanya yang pasal alif yang ada bulat atas tu kan? Dia menunjukkan waw tu jamak kan? Itu hanya pada waw saja ataupun ayat apa huruf lain? Kalau macam nun boleh tak? Pada waw saja yang Waw saya saja tahu. ya? Yang saya tahu pada waw saja. Dia beri sekarang waw tu waw jamak. Macam ada urat kafirun tu kan? Dengan nun. Wala ana abatum tu. Itu ana wala ana bidum ma abatum. Okey. Kalau yang ada bulat pada ana tu, itu mengisyaratkan alif tu tak ada peranan untuk dibaca panjang. Dia tak boleh baca wala ana, tak boleh panjang. Dia kena baca pendek. Baca pendek. Lagi pula, baca pendek itu mengisyaratkan bahawa dia tak mau bagi kita ni ada memberi maksud ego atau memberi maksud rasa keakuan tu lebih. Sehingga dalam bacaan cara qiraat tak boleh baca panjang. Kalau kita tengok cuba buka surah kuliah je, kuliah. Kuliah kafirun. Kuliah. Al-Kafirun. Okay. Cuba buka surah kuliah Ustaz nak bagi tahu. Ayat 4 kan? Ayat 4. Ayat 4. Jadi terjemahannya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kenapa ada bulat dekat ana? Yang Ustaz mengaji daripada Ustaz Azian, dia kata sebab ulama nak ajar kita supaya jangan ada sifat keakuan. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau baca panjang, dan aku tidak pernah. Jadi baca dengan panjang tak boleh. Dia kena baca cepat. Dan aku tidak pernah. Dia kena cepat sebab nak memberi penjelasan bahawa aku ni bukan sekali-kali menyembah apa yang kamu sembah. Dia nak mengajar kita supaya jangan sebut aku tu lama sangat. Sampai tahap tu perbincangan dalam ulama tafsir sebut. Dia tak mau bagi rasa aku tu lama sangat. Sekarang sebut je. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Jangan kata aku tidak sembah, tak boleh. Segi intonasi pun dah ajar kita supaya sebut dengan jelas bahawa penafian yang jelas. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Habis. Jadi makna lain fungsi Ustaz. Lain fungsi ya. Ya, lain fungsi. Tiada. Betul. Faham lah kalau ana yang pada ana tadi tentang penafian keakuan tu jangan lebih sangat pada aku. Kemudian pada alif yang ada waw tadi tu itu menandakan waw jamak. Dan bulatan tu tak sama. Cuba tengok bulatan dia. Yang nu bujur, bulat. Itu alif kalimah lah Ustaz kan? Yang mana? Ana ni, alif. Ana memang alif kalimah. Betul. Ana memang alif kalimah. Jadi alif bujur kan? Bulat dia bujur, bukannya bulat betul ya? Kalau yang dekat waw tadi tu menandakan waw jamak. Okay, cuba buka surah Al-Insan. Ustaz nak tunjuk lagi. Al-Insan. Alah nak tanya Ustaz tentang alif. Berapa tu nah? 70. Dua teh? 578. 58. 77. Sudah 278. 578. 578. Ayat berapa? Ya. Ustaz pun tak jumpa lagi. Okey. Ayat dia yang tu 15. Qarira Ustaz. Yang tu. Tu okey. 15 dengan 16. Qarira. 16. Okay, persoalan ni ialah kalau kita nak waqaf, kita baca macam biasa. Wa kuwabin kanat qawarira. Dia 2 harakat. Tapi kalau kita nak sambung, dia tak ada harakat. Wa akwabin kanat qawarira min macam tu.
Alif tu menandakan bahawa tak ada peranan. Kalau Sambung. Sambung. sambung tak ada peranan. Kalau waqaf macam biasa. Qawarira min. Kalau sambung baca pendek. Di alif tu tak ada peranan kalau sambung, dan kalau waqaf macam biasa 2 harakat jadi mad iwad. Itu saja yang Ustaz boleh kongsi. Okey, habis. Balik pada perbincangan kita tadi. Yang soalan Tuan Haji Hashim iaitu mustahziun. Mustahziun kita bincang dulu ialah dia isim fa'il yang berbentuk jamak. Mustahziun mana orang-orang yang berolok-olok. Orang yang berolok. Orang yang berpura-pura. Tak salah Ustaz, dia daripada perkataan istahza'a. Dia wazan istaf'ala. Rupanya fi'il ni dia ada banyak wazan. Yang kita mengaji wazan biasa kan. Yang kita mengaji biasa aja fa'ala. Ini biasa kan. Dia ada wazan istaf'ala. 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 Dia punya kataan dia yang mereka ambil ialah istakhraja. Istaf'ala, istakhraja. Asal dia memang fa'ala. Tapi ditambah hamzah, ditambah sin, dia makna dia lebih mendalam lagi. Menuntut buat. Kalau istakhraja menuntut keluar. Ya, ada sin tu, sin li talabi, sin makna tuntut. Istaf'ala, istakhraja. Jadi asal dia memang kharaja, asal dia fa'ala. Ini wazan-wazan yang terdapat dalam tasrif ya. Wazan-wazan yang terdapat dalam tasrif. Jadi mustahzi'un ni Ustaz rasa dia daripada istahza'a. Daripada dia daripada istahza'a. Mungkin itulah istahza'a. Istahza'a. Dia sama macam tu. Istahza'a yastahzi'u. Maksud dia mengolok-ngolokkan. Mengolok-olokkan. Mengolok-ngolokkan. Ya, mana macam berpura-pura kan. Olok-olok berpura-pura sama. Jadi dia wazan dia istahza, istakhraja, istaf'ala. Jadi kena ada kamus baru boleh dapat asal tu. Istaf'ala, istakhraja, istahza'a. Cari asal dia. Mungkin hazza'a kan? Hazza'a cari. Hazza'. Asal dia azhar Ustaz. Hazza'a. Ya. Zai alif. Hamzah ni, hamzah. Hazza'a. Jadi cara kita nak cari asal macam tu lah. Kita tengok dia punya wazan dia. Istaf'ala, ini istakhraja, istahza'a. Kalau istaf'ala, fa'ala. Istakhraja, kharaja. Istaf'ala, istahza'a, hazza'a. Kenapa jadi ada is ni? Ini untuk makna yang mendalam. Saya kata. Makna yang mendalam. Makna yang lebih mendalam lagi ya. Kalau fa'ala mana telah buat. Kalau istaf'ala mana Saya yang buat. tuntut buat.
Kalau af'alu saya buat. Istaf'al. Oh. Tak tu maksudnya kita minta pada awak Ustaz pada anta. Ya, apa? Alif tu kita minta. Sin tu disegerakan Ustaz kan? Aku tuntut ya Segera betul. minta. Aku tuntut Tak ada ajar awak dulu buat. ni. Ya betul. Aku tuntut awak buat. Awak buat. Jadi dia lebih mendalam lah daripada fa'ala yang asal. Astagfirullah. Dah keluar perkataan tu. Itu Ustaz yang bercerita Ustaz. Ya. Ustaz saya tahu. Astagfirullah. Satu tu dia. Kita perintah Allah buat. Okay, jadi keluar perkataan Astaghfirullah. Jadi Alif dia- tu lil kalimati apa? Boleh kalimati wadah macam Ustaz? ya betul. Wadah. Lil Nanti tentu tanya Ustaz, kenapa ini as pula? Yang is. Yang tu yang Ustaz tak boleh jawab. Tak ada Ustaz. Okay. Astaghfirullah. Okay. Tadi Tuan Jirah sebut dah, hamzah lil mutakallim wahdah. Sin lil talab litolib lil talabi. Nanti Litolabi, ya. Lupa dah Ustaz. Litolabi. Apa tahu? Haji Rohak kena tulis Haji Rohak. Nanti. Yalah nanti saya tulis lah. Okey. Dia baris satu tulis tak sama orang. Mula-mula. Litolabi. Astagfirullah. Ya. Hamzah lil mutakallim wahda, sin lil talabi, tani khitab, Kitab. atau khitab. 5 Tuntutnya. minit. Ya, kemudian yang ni asalnya ghafar. Wafara. Jadi Ghafara. Allah lah. Jadi astaghfirullah. Aku menuntut keampunan kepada Engkau ya Allah. Tani khitab kepada siapa? Khitab kepada Allah. Itu cara kita nak tahu. Nak kaji lah. Ambil satu ni dia punya. Tak masih Ustaz. Yang mim tu Ustaz. Sini alif ni. Lil Okey. lil mutakallim wahdah. Lil mutakallim wahdah. Kemudian sin lil talabi. Litolabi. Kalau baca balik lil talabi lah, kalau baca biasa lil talib mana sin Litolib. untuk Litolib. lil talib, sin untuk menuntut, memohon. Ta ini adalah ta khitab. Ta ni panggil ta khitab. Ta khitab ni maksudnya ta untuk menghadap cakap, menuju cakap. Tuan ta khitab. Ghafara ni dalam fi'il madhi. Fi'il madhi. Ghafara fi'il madhi. Allah ni astagfirullah ke astagfirullahu. Allah. Boleh. Sepatutnya Ustaz ni. Siapa tahu? Astagfirullah ke astagfirullahu. Lah Ustaz. Kan Ustaz? Boleh ke akan? Kan? Astagfirullah. Baca dengan ha sebab jadi akan. Dia jadi maf'ul. Mana yang kena daripada Allah. Apa yang kena sini? Yang kena tuntut. Kita mohon kat siapa? Allah. Jadi Allah jadi maf'ul. Bila maf'ul kena baca nasab. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa. Kan. Aku tanya Ustaz. Tu doktor Sambung tu. kan? Astaghfirullahalazim, hal azim kan? Azitu azimah kan, bukannya dia azim tu dia punya sifat. Azimah lah kan? Ya, Dia betul. punya huruf Allah tu. Okey, betul. Jadi Okey, lagi. hal hayu hayya kan? Okey,
Okey, nampaknya Ustaz kena lebarkan lagi huraian astagfirullah. Nampaknya nampak gaya. Dia patah semua kan? Sifat cuma ikut patah lah tak? Betul. Okey, sebelum Ustaz dengar soalan lagi, satu lagi soalan ni kepada Mim. Muslimat tadi. Tak, hu tu bukan domain ke Ustaz? Bukan ni kalimah Astaghfirullahal azim. Allah. Kalimah Allah. Oh, nama isim. Dia memang kalimah Allah. Memang satu kalimah. Okey. Satu kalimah. Ya. Aku menuntut keampunan. Aku menuntut keampunan akan Allah. Sin untuk seorang yang cakap aku, sin di talabi mana menuntut, tanya kita khitab pada siapa? Khitab kepada Allah. Jadi Allah terima. Allah jadi maaf. Yang kena. Dia jadi mafhum. Isim. Allah jadi mafhum. Okey, tadi Ustaz dengar siapa sebut tadi Dr. Rani. Ya. Pasal hayal kayuma wa atu kan. Hari kita lengkap sebab ni kita nak guna bulan Ramadan. Kita nak banyak istighfar. Sekarang pun banyak istighfar. Ramadan kita dah banyak. Asta alif tu apa mutakallim Sin there is Ya. padahu. Astaghfirullahalazim kan. Al-azim. Sim lil talabi. Ta. Sin dia ta. Walabid Talabi. Sim lil talabi. Walabid sin tu. Tak kita sin. Lam to alif lam. Tak nampak Ustaz. Punya kamera Ustaz. Sin tu sin lit talabi. Talib. Lit talib. Okey aja. Lam to alif lam ba. Rentetan daripada Dr. Ani tanya tadi, kita cerita terus. Astaghfirullahalazim. Baca dengan Allazi. Nama dia kena tabaris. Astaghfirullahalazim. Azimah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pengaji Nahu kena berani letak pada ujung. Tak awal Ustaz. Al-Azimi Ustaz. Al-Azim. Al-Azim salah. Al-Azimah Ustaz. Pasal sifat dia mengikut dia punya mahfuz. Al-Lazi la ilaha Sebab dia illa. ada alif lam Ustaz. Dia kena baca dengan Azim. Al-Lazi. Al-Azim lah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sekejap. Tengok Allah. Astaghfirullahalazim. Baca dengan ma kami. Mi. Saya mi Ustaz. Al-Azim. Al-Azim allazi Al-Azim alif lam tu isim. Al-Azim tu sifat kan? Okey, Ya. Okey, yang ni dah selesai. Allah ni mausuf. Betul. Allah mausuf. Jadi azim ni ikut sama. sifat. Sifat mesti ikut Ikut mahfuz. Mausuf dia baca pada apa? Atas. Jadi astaghfirullahalazim. 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 Dia baca dengan manis atas sebab dia sifat. Sifat ikut mausuf. Allazi isim. allazi Mausuf. Okey. Allazi la tahu la nafi. La nafi. La ilah. Ilah ni adalah isim. Illa istisna kan? allazi Yang selalu confuse kat sini. Huwal
Huwal Hayyul sini. Hayyul qayyum. Hayyal. Hayyu ke Ustaz? Huwal Hayyu ke hayy. Ustaz? Baca hayya ke hayyu? Hayyal. Ustaz. Hayyul qayyum. Hayal Ustaz. Hayyal. Dua-dua boleh. Dua-dua Ya, boleh. Baca marilah. Boleh. hayya. 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 Hayal hayyum. Hayyal Qayyum. qayyum. Hayal hayyu. Qayyum. Kayuma. Ma. Wa atu Atu ilai. ilahi. Ni. Ini salah satu bacaan. Boleh juga baca dengan Qayyum. hayyu, boleh. Boleh juga. Tapi cara i'rab dia lain. Kita baca yang ni dulu. Aku mohon keampunan akan Allah yang Maha Besar, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dialah. Yang hidup. Dialah. Hayya. Dialah Tuhan yang hidup. Dia yang hidup. Sebab dia jadi sifat. Dia jadi sifat bagi Allah tu. Bermula dialah yang hidup dan yang berdiri dengan sendiri dan aku kembali kepadanya. Hayya di sini. Hayya di sini dia sifat. Dia sifat. Hayya itu sifat. Dia sifat bagi ni. Astaghfirullah, dia sifat bagi sana. Ni sifat yang pertama. Ni sifat yang kedua. Sebab tu dia ikut baris sama. Baris sama. Nampak tak? Dia sifat bagi Allah. Allah tu mausuf. Allah mausuf yang disifatkan. Apa sifatnya? Al-Azimah, Al-Hayya. Sebab tu baris sama. Al-Qayyumah. Al-Qayyumah ni sifat yang berikutnya. Sifat berikutnya. Baca baris sama. Mana jadi si? Jadi apa? Jadi si? Tak boleh pun ya, tak boleh. Jadi sifat. Azimah sifat, Hayya sifat, Qayyumah pun sifat. Hayya ala solah tu Ustaz. Dia apa Ustaz? Sekejap, kita selesai ni dulu. Ini maknanya sifat bagi Allah. Allah tu mausuf. Allah tu mausuf. Bila mausuf, sifat-sifat dia yang lain kena ikut dia punya mausuf dah. Baik daripada atas. Ma, ya, ma. Okey. Kalau bacaan yang satu lagi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyu. Dia jadi i'rab jadi mubtada. Yang ni dah tulis dah? Dah cantik ni kan? Dah. Okey, Ustaz nak ubah balik tak? Ustaz. Kalau misalnya kata kita tu huwal hayyul qayyum Ustaz ya. Dia macam tu keadaan dia kan Ustaz eh? Okey, Ustaz nak ubah baris. Yang tadi ni i'rab jadi sifat ataupun mausuf. Ingat. Baca begini, perbincangan dia adalah mausuf dan sifat. Okey, baca yang lain pula. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Okey, kalau baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Kalau sini huwal hayyul. Qayyum. Di sini dia kira jadi mubtada dan khabar. Ada khabar. Di sini bermula dia lah. Dia kena jadi mubtada kat sini. Huwa tu mubtada ya? Mubtada. Ada. Isim dhamir ni jadi mubtada. Mubtada ni maksud dia permulaan. Bermula dia lah, yang Allah Al-Hayyu, ialah yang maha hidup. Hayyu jadi khabar. Khabar. Khabar mesti baca dengan rafa'. Ni rafa'. Hayyu. Bila ada mubtada mesti ada khabar. Ada khabar pertama, ada khabar kedua. Ni khabar yang kedua. Khabar juga.
khabar yang kedua. Khabar dia mengikut kepada mubtada. Sebab tu terjemah dia, aku mohon keampunan akan Allah yang Maha Besar, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Bermula dialah yang Maha Hidup, dan bermula dialah yang Maha berdiri dengan sendiri. Ini khabar. Bila khabar, dia kena baca dengan rafa. Mubtada rafa, sehingga memang rafa. Dan khabar kena baca dengan rafa, iaitu bari dhamma. Jadi dua-dua Ustaz ya? Dua-dua boleh baca ya? Dua-dua boleh baca. Tapi dengan syarat kena tahu KBA tadi tu. Jadi yang lebih tepat yang baca mula-mula tadi tu. Yang lebih tepat, yang paling masyhur yang tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu paling tepat. Sebab dia jadi sifat dengan mausuf. Kalau baca yang ni boleh tak? Boleh. Ini jadi mubtada dan khabar. Huwa mubtada, al-hayyu jadi khabar yang pertama, al-qayyum khabar yang kedua. Jadi boleh tak? Boleh. Kedua. Bisa tanya tu tak? Bisa tanya tak? Ya. Kalau kan berhenti ya. Azim allazi la ilaha tu ataupun huwa. Nak berhenti. Pasal nanti saya makna kan. Okey. La Seeloknya baca dengan berhenti, seeloknya. Seeloknya yang berhenti. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti sini tak apa? Di sini tak elok berhenti, tak elok. Ada perbahasan ulama kat situ. Masya-Allah. Ya. Tidak. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat juga kesan mengaji nahwu tu tak? Jadi dia boleh baca dua wajah lah Ustaz. Boleh baca dua wajah, tak ada masalah. Kalau orang baca baris atas pun betul, baca baris bawah, baris dhammah pun betul. Tapi kena tahu kaedah yang ni. Orang tanya kenapa baca baris atas? Dia kata ini sifat dengan mausuf. Kenapa baca dhammah ni? Ini kerana dia jadi mubtada dengan khabar. Kalau orang tanya kenapa baca baris atas? Ustaz baca macam tu. Ustaz dia pun nama ustaz je. Senang, jawapan dia senang kan? Ustaz baca macam tu, aku baca macam ustaz. Ya, Sebab dia tak tahu nama pun ustaz dia. Nasib dia. Kalau kita pakai jamak Ustaz, nastaghfirullahalazim boleh tak? Boleh. Kalau tukar domain jamak pun tak apa. Jadi tak ada masalah, ini boleh ubah. Kalau kami nastaghfirullah, baru saya astaghfirullah. Itu je punya perbahasan dia. Kita baca kalau sebagai doa macam mana Ustaz? Sebagai macam doa. Kita baca di awal nak mula doa tu macam mana? Nak mula doa? Ataupun hujung doa ke? Kalau kita jadi tukang baca doa lah. Kalau tukang baca doa, yes. Kalau astagfirullah ni awal lah. Awal. Tukar domain nu nastaghfirullahalazim. Tak ada masalah. Kalau boleh sama-sama. Kalau dia sebagai khalifah, kalau dia baca dengan A juga, tak ada masalah, boleh. Jangan kata dia baca untuk dia seorang aja, padahal dia khalifah, dia pemimpin majlis. Kenapa dia baca astagfirullah seorang-seorang dia je? Sebenarnya dia sebagai penunjuk contoh untuk menyebut astagfirullah. Kita yang dengar ni sama-sama astagfirullah masing-masing lah. Tapi kalau dia sebut nastaghfirullah pun tak apa, sebab dia ketua, jadi dia boleh sebut nastaghfirullah. Kita nak sebut apa? Kita nak sebut astagfirullah pun boleh, nastaghfirullah sama-sama imam pun boleh, tak ada masalah. Sama-sama. Jadi untuk hari ni sekadar dulu, perbincangan ayat Quran dah habis. Tiba-tiba jadi panjang lebar kat sini pun dah dapat jawapan. Terjawab soalan saya semalam tu Ustaz. Alhamdulillah. Istiqamah tu Ustaz. Istiqamah. Ini yang saya dah jumpa Ustaz. Istiqamah bahasa Arab sebut al-istiqamah khairum min alfin karamah. Orang istiqamah lebih baik daripada ada 1000 karamah. Subhanallah. Kata Arab bukan hadis. Al-istiqamah khairun min alfin karamah.
Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah. Orang yang ada karamah ni hebat tak karamah? Karamah ni kemuliaan yang Allah bagi pada orang yang soleh. Bukannya orang yang tak solat, yang tak tutup aurat, tiba-tiba dapat benda pelik, kita kata ni karamah ni. Jangan, itu dia panggil istidraj, dia panggil benda-benda yang pelik yang Allah bagi pada orang yang tak mematuhi syariat. Orang yang patuh syariat, yang jaga solat, jaga hubungan adik-beradik, jaga semualah, tentang hukum jaga, tiba-tiba ada benda pelik berlaku kat dia. Kan? Benda pelik berlaku kat dia, itu dia panggil karamah. Jadi perkataan tersebut al-istiqamah khairun min alfin karamah. Orang yang istiqamah lebih baik daripada ada 1000 karamah. Allahu akbar. Maknanya mana paling hebat? Karamah ke istiqamah? Istiqamah. Istiqamah lebih hebat. Bermakna mengaji bahasa Arab kena istiqamah tu lebih kena istiqamah lah mengaji. Lagi hebat daripada dapat benda pelik-pelik. Tapi kalau dia istiqamah, kemudian dia pula ada kelebihan karamah, itu bonus Allah bagi dekat dia. Masya Allah. Istaqim. Sebab tu Nabi sebut, bila sahabat tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagi tahu kat aku satu perkara yang penting, aku nak terus aman. Aku tak mau tanya orang lain dah, nak tanya kamu je. Rasulullah kata, amantu billah. Katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, summa istaqim, dan istiqamah. Dua benda yang Nabi cakap kat orang yang tanya tadi. Nabi kata, kamu cakap aku beriman dengan Allah, benar-benar beriman, dan kamu istiqamah. Maknanya kamu tetap berpegang teguh dengan agama Islam, jangan ubah-ubah lagi. Itulah yang paling baik untuk kamu. Maknanya istiqamah juga Nabi bagi penekanan. Kita istiqamah tak? InsyaAllah. Allah. Kita istiqamah, ngaji Quran istiqamah, solat Jumaat istiqamah insya-Allah. Ngaji bahasa Arab istiqamah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kelas sekarang tu Ustaz ada kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lagi insya-Allah. Juruhan. Terima kasih, Ustaz. Astagfirullah.